Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1423. Antara paparan utama. Siapa yang nak haramkan UMNO? Bersatu baca undang-undang negara mana? Sultan Nazrin seru noktahkan perpecahan. Gelombang perpaduan disemarak dan hak rakyat diangkat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin mahu mengharamkan UMNO. Perkara tersebut diberitahu oleh Mahyadin sendiri kepadanya di Rumah Pengerusi Perikatan Nasional tersebut. Beliau memetik Presiden Mahyadin sebagai berkata, kita terpaksa kerana banyak masalah UMNO ni kita akan haramkan. Tetapi Pakatan Harapan menentang keputusan tersebut. Ini keputusan siapa? Dia dengan Mahathir, saya Presiden dan Ketua Pembangkang. Saya kata kita lawan UMNO, saya tidak setuju mengharamkan. Jadi bila kita bantah keputusan untuk mengharamkan UMNO, dia kata ini keputusan Mahathir dan dia, kata Anwar, lapor Harapan Daily. Menurut Anwar, beliau bertegas tidak akan bersetuju dan percaya rakan di dalam Pakatan Harapan juga tidak akan setuju dengan rancangan tersebut. Saya kata tak mengapa, kamu boleh terus. Tak mengapa, saya yakin Muhammad Sambu dan Lin Guan Eng kita tidak setuju. Kita lawan UMNO tapi kita tak bersetuju bubarkan UMNO, tegasnya. Anwar berkata demikian ketika berucap pada program ceramah Mega Perpaduan Dewan Undangan Negeri Hulu Kelang di Taman Permata Hulu Kelang malam kemarin. Beliau berkata Muhyiddin sehingga kini belum menafikan pendedahan mengenai cubaan untuk mengharamkan UMNO. Hanya Tan Sri Anwar Musa yang kita maklum hari ini sudah menjadi pencacai Perikatan Nasional. Dah 3 bulan saya cakap hal ini, dia belum nafi. Yang nafi itu Anwar Musa, dia dah jadi lebay sekarang. Itulah sebabnya tak jadi diharamkan sebab Pakatan Harapan menentang keputusan pengharaman UMNO, jelasnya. Anwar menegaskan tiada sebab untuk mahu menghukum UMNO dengan bersetuju atas percubaan pengharaman parti tersebut kerana yang menzalimi beliau sebelum ini adalah Mahathir. Yang buang saya adalah Mahathir, yang fitnah saya dia. Pasal apa saya nak hukum orang UMNO yang lain, katanya. Anwar juga menempelak tindakan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Bersatu yang menerima Tun Dr. Mahathir bersama idea proklamasi orang Melayu yang dipromosinya. Puluhan tahun jadi kerajaan, kerja nak haramkan parti orang saja. Sekarang ini diusung pula oleh Bersatu dan PAS. Selamatlah kamu. Ambillah kami pun tak mahu, sindir Anwar. Kini pemimpin Perikatan Nasional meratib saban hari, baik Presiden PAS mahupun Mahyadin dengan naratif hendak menjatuhkan kerajaan secara tebuk atap. Sikap ini amat berbeza dengan pemimpin PAS dahulu seperti almarhum Tuan Guru Tan Sri Ni Abdul Aziz Nikmat, Datuk Fazil Nur dan Tuan Guru Haji Yusof Rawal. Ketika itu PAS istiqamah dengan perjuangan Islam yang syumul yang melarang sebarang kekerasan termasuk menjatuhkan ulul amri secara rampasan kuasa. Bukan itu sahaja yang mereka lakukan, malah mereka sanggup merasuah pengundi demi menang dalam pilihan raya. Pada 27 Jun lalu, Hakim Mahkamah Pilihan Raya di Kuala Terengganu telah memutuskan di bawah Seksyen 36-2 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, Akta 5 bahawa Pilihan Raya Umum bagi Parlimen Kuala Terengganu P036 pada 19 November 2022 adalah tidak sah dan terbatal. Justru kemenangan Ahli Parlimen PAS kawasan tersebut, Datuk Ahmad Amzad Hashim bagi Parlimen Kuala Terengganu pada Pilihan Raya Umum ke-15 yang lalu adalah tidak sah. Jadi, mengapa kononnya ada ahli dan penyokong UMNO yang cenderung untuk menyokong gerombolan yang penuh kebejatan ini? Bukan Pakatan Harapan yang cuba mengharamkan UMNO, bukan Pakatan Harapan yang merasuah pengundi untuk meraih kemenangan, juga bukan Pakatan Harapan yang menderhaka kepada Raja-Raja Melayu. Kerana itu, kerjasama Pakatan Harapan dengan UMNO BN direalisasikan di atas kepentingan agama, bangsa dan negara. Memetik kata-kata Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, kita bukan hendak menjatuhkan PN, tetapi kita hendak menamatkan politik jelek, kotor dan rasuah jijik yang diamalkan oleh mereka. Kita melawan atas prinsip nilai, bukan membabi buta. Ayuh rakyat Malaysia yang akan mengundi pada 12 Ogos ini.
Kita bersama membuat pilihan yang bijak, tamatkan kejelikan politik dan pulihkan demokrasi. Bak kata orang, hidup jangan jadi bodoh sombong. Kalau kurang cerdik, pergi belajar dengan guru yang selayaknya. Jangan pula nanti kail sejengkal cuma, lautan dalam hendak diduga. Ahad lalu, Timbalan Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu telah berjaya membuktikan bahawa para pemimpin Perikatan Nasional PN kebanyakannya sangat jahil dalam sistem demokrasi dan perlembagaan Malaysia. Apatah lagi dari sudut perundangan. Faizal dengan bodoh sombongnya berkata, meskipun terikat dengan Akta Lompat Parti, namun tidak mustahil kerajaan pusat akan bertukar sekiranya PN memenangi semua pilihan raya negeri nanti. Kononnya ia kerana ada proses undang-undang yang membolehkan ia berlaku. Begitu juga dengan kerajaan negeri lain, ada proses perundangan mengikut perlembagaan yang boleh dibuat. Katanya ketika ditemui pemberita selepas Majlis Munajat Akbar dan jelajah PN Best bersama Presiden PAS di Sendayan. Pengerusi PN Negeri Sembilan itu turut menyatakan keyakinan potensi gabungan terbabit untuk menang di Negeri Sembilan amat tinggi, malah mampu memberi saingan sengit kepada pihak lawan. Ujarnya sokongan diterima bukan sahaja daripada pengundi Melayu, namun sokongan kaum Cina dan India juga amat memberangsangkan. Ia agak berbeza daripada kajian sikap yang kita lakukan pada pilihan raya umum ke-15 lalu di Negeri Sembilan, yang mana kali ini kita mendapati orang ramai semakin selesa dan bagi ruang kepada PN. Reaksi positif dan perkembangan inilah membuatkan jentera kami bersemangat kali ini, katanya. Malah katanya jika peratusan keluar mengundi tinggi, potensi untuk PN menubuhkan kerajaan juga cerah. Kuat betul Puak Mat Jenin mengatur strategi dan langkah untuk menumbangkan kerajaan pusat. Keinginan dan kegairahan mereka untuk menebuk atap atau masuk ikut pintu belakang sebagaimana yang dianjurkan oleh Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, membawa kepada halusinasi yang amat dahsyat. Tidak terfikir di benak rakyat, kenyataan sedemikian boleh keluar dari mulut seorang pemimpin tertinggi parti yang kononnya sedang melalak memperjuangkan nasib rakyat. Bukan ianya tidak wajar, tetapi ia nampak tidak cerdik. Tiada peruntukan di dalam Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan keputusan pilihan raya negeri di 6 negeri pada 12 Ogos ini akan membawa perubahan kepada pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, beliau hairan bagaimana perkara itu boleh dibangkitkan dan menggesa pihak berkenaan mengemukakan peruntukan atau undang-undang yang dirujuk oleh mereka. Saya dah dengar banyaklah orang cakap, saya rasa pelik macam mana keputusan PRN boleh mengubah kerajaan pusat. Saya dah buka perlembagaan banyak kali. Saya baca tiada pula peruntukan, mungkin undang-undang lain yang dia baca, katanya pada sidang media selepas melawat Jabatan Insolvensi Malaysia Kedah pada Isnin. Tahukah anda, kemarin Abdul Hadi Awang juga mendakwa kononnya kemenangan Perikatan Nasional dalam PRN di 6 negeri kali ini akan membolehkan berlakunya perubahan dalam Kerajaan Persekutuan. Azalina juga berkata Akta Anti Lompat Parti juga telah diwartakan menerusi pindaan perlembagaan sekaligus menghalang ahli parlimen menukar parti atau membawa kerusi yang dimenangi pada pilihan raya di bawah parti lain masuk ke parti lain. Kalau dia keluar lompat parti, kena ada pilihan raya kecil. Pilihan raya kecil itu ditetapkan dalam perlembagaan. Pilihan raya kecil ini bukan perkara yang murah dan mudah. Saya nak sebut rakyat mesti penat. PRN 6 negeri ini pun rakyat dah penat. Ini kan pula tambah pilihan raya kecil untuk kawasan parlimen. Kita baru habis PRU, pilihan raya umum lepas pada 2022. Berapa banyak pilihan raya kita nak buat, katanya. Kepada Faizal Azumu dan Abdul Hadi Awang, tak penat ke asyik tukar-tukar kerajaan, tukar-tukar Perdana Menteri, tukar-tukar duta khas, tukar kabinet dan tukar dasar? Kita yang masih berbaki umur di hujung tanduk memanglah tidak hairan. Tetapi mereka yang masih muda dan panjang perjalanannya tidak ingin melihat ianya berlaku. Cukuplah 33 bulan negara berada dalam keadaan huru-hara kerana ketamakan dan kezaliman kalian kepada rakyat. Sekiranya pemimpin politik terus berfikiran seperti itu, ia akan menimbulkan rasa marah rakyat yang mahukan kestabilan politik supaya kerajaan dapat bekerja, dan sekiranya kerajaan pusat sedia ada dapat dikekalkan untuk tempoh 5 tahun akan datang, ia akan melancarkan urusan kerajaan yang telah dilaksana termasuk berkaitan dasar dan kewangan. Tunggulah 5 tahun lagi, kita biarkan rakyat yang memilih mengikut garis demokrasi dan menghormati perlembagaan. Mungkin juga Faizal terlalu banyak membaca artikel minda Presiden atau mungkin telah menjadi walak dengan amanat Haji Hadi. Tak kisahlah, asalkan jangan buat kenyataan yang menampakkan anda kurang cerdik dan buta undang-undang.
Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah selaku Raja Pemerintah yang menjadi payung kepada rakyat pelbagai kaum. Baginda mempunyai tanggungjawab untuk memastikan semangat perlembagaan serta falsafah yang tersirat di sebalik penubuhan sebuah negara merdeka difahami, dihayati dan diluhurkan oleh rakyat jelata agar negara kekal berdaulat, buminya makmur dan warganya hidup secara harmoni dan aman. Hari ini, usaha untuk memupuk perpaduan semakin diperlukan untuk menangkis suara-suara yang cenderung mengapi-apikan perasaan rakyat atas nama bangsa, atas nama agama. Suara-suara bernada permusuhan yang jika tidak segera dibendung, berpotensi besar meracuni pemikiran rakyat untuk curiga mencurigai, yang akan berakhir dengan pertelingkahan, perselisihan dan perpecahan, titah Baginda. Menurut Baginda, negara memerlukan pemimpin yang mengamalkan sifat inklusif, pemimpin yang memiliki azam dan kebijaksanaan, berupaya menganyam elemen yang pelbagai menjadi hamparan indah dan kukuh bertaut. Baginda bertitah demikian ketika melancarkan buku Siri Titah 2 Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Dewan Tun Dr. Ismail Pusat Dagangan Dunia WTC pada 5 Ogos lalu. Dalam titahnya, Baginda memetik surah Hud ayat 118 yang begini terjemahannya. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Surah Hud bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjadikan semua manusia satu bangsa, tetapi Allah tidak mengkehendaki begitu. Pelbagai kaum adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Justru Allah Subhanahu Wa Taala beri kebebasan bagi manusia untuk membuat pilihan tersebut. Namun ia disertai dengan amaran keras bagi yang ingkar seperti dalam firman seterusnya iaitu ayat 119 yang begini terjemahannya. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu, keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang derhaka semuanya. Maknanya jelas, jika kita benar-benar berpegang kepada sumber rujukan iaitu Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada khilaf lagi antara kita, mahupun perselisihan yang membawa kepada perpecahan. Islam adalah agama keamanan yang tidak menganjurkan peperangan atau jihad perang tanpa sebab. Perjanjian damai Hudaibiyah di antara Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin Mekah pada tahun ke-6 Hijrah sekitar 628 Masihi adalah bukti jelas akan sifat Islam yang aman dan cenderung untuk mengelakkan pertumbuhan darah di antara orang Islam Madinah dengan kaum musyrikin Quraisy. Alangkah sedihnya apabila hari ini kita dihasut supaya menjadi sinofobia, iaitu takut kepada kaum Cina, walhal mereka sudah bersama nenek moyang kita sejak beratus tahun dahulu. Ingat lagi tak, sekitar Januari 2020, Tindakan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pusat Bandar Puchong 1 menggantung hiasan tanglung untuk sambutan Tahun Baru Cina menjadi kecoh kerana didakwa bersifat keagamaan dan menjejaskan keselamatan negara. Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, mempertahankan tindakan sekolah tersebut. Menurut beliau, dekorasi hiasan sambutan Tahun Baru Cina seperti tanglung adalah perkara biasa yang diamalkan sebagai tradisi masyarakat Cina. Selama kita merdeka, tidak pernah jadi isu tentang tanglung. Kalau atas dasar keselamatan, kita boleh pertimbang, tetapi kalau sudah jadi tradisi, ia tidak jadi masalah, katanya dipetik beberapa media. Kebetulan Timbalan Menteri Pendidikan ketika itu ialah Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kulai dari DAP, Teo Ni Ching. Sebenarnya, isunya bukan salah sekolah tersebut menggantung tanglung, tetapi kebencian melampau kepada DAP yang majoritinya terdiri daripada kaum Cina. Sultan Nazrin tidak memihak kepada mana-mana parti politik, tetapi Baginda hanya mahu menoktahkan kemarahan api perpecahan yang berpotensi akan menghancurkan sebuah negara. Seiring dengan seruan Baginda, jom channel panjangkan mesej perdamaian kepada seluruh warga Malaysia. Jangan kerana ingin bereksperimen untuk merasa pentadbiran baharu, kalian terperangkap dengan retorik sempit perkauman yang berselindung di sebalik nama bangsa dan agama. Fikirkan tentang masa depan yang gilang gemilang apabila negara kembali menjadi salah sebuah daripada 30 ekonomi yang termaju di dunia. Hanya dengan memilih tawaran daripada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahyadin Mak Yassin agar tidak menggunakan pentas ceramah politik untuk memaki hamun parti lawan. Sebaliknya, Perdana Menteri berkata pentas politik seharusnya digunakan untuk menjelaskan isu dasar dan polisi selain melontarkan kritikan membina bagi memajukan rakyat dan negara. Saya cakap kedah sikit-sikit tapi bukan kedah kasar macam tu. Tapi jangan maki hamun. Saya dengar ceramah Muhyiddin, kata Anwar khianat, Anwar bodoh. Tan Sri Mahyadin cakap PM bodoh, dulu dia kata PM tepi. Sekarang saya tengah.
Jadi saya nak nasihatkan jangan sombong sangat. Dia bagi kritik tak apa, takkan saya buat semua betul. Boleh bagi pandangan tapi jangan cakap bodoh penipu, katanya ketika berucap dalam ceramah jelajah perpaduan madani di Dataran Anak Muda Petaling Jaya Ahad lalu. Menurut Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan itu, setiap penghinaan yang dihamburkan terhadapnya akan dijawab dengan fakta dan bukan mengikut gaya pembangkang. Bukan setakat Mahyadin, Anwar dengan tegas mengingatkan calon-calon pilihan raya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional agar memegang amanah setelah mendapat jawatan sebagai wakil rakyat. Saya nak bagi ingatan selagi saya ada mandat dan saya pohon saudara-saudara bagi sokongan supaya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang bertanding di Selangor semua calon dengan peringatan sama. Pegang jawatan, pegang amanah. Kalau sia-siakan amanah, gunakan kuasa untuk rompak kekayaan rakyat, saya akan terajang dia masuk lokap dan masuk penjara. Bilik saya di Sungai Buloh masih kosong. Ini bukan kasar, ini peringatan. Tegasnya yang turut memberi alasan di sebalik peringatannya. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru warga Selangor agar mengambil iktibar kepimpinan Perikatan Nasional PN yang bukan hanya tidak mampu mentadbir kerajaan negeri tetapi gagal menyaingi rekod cemerlang negeri di tadbir kerajaan perpaduan. Perdana Menteri mengingatkan rakyat negeri itu supaya tidak mensia-siakan undi mereka pada 12 Ogos ini dan menggunakan pentas pilihan raya negeri sebagai medan menyelamatkan negeri daripada kerosakan daripada golongan tidak tahu mentadbir. Kita juga masih ingat ada seorang bekas Perdana Menteri yang pernah membelanjakan sebanyak lebih 30 juta ringgit hanya untuk mengubah suai kediaman rasmi di saat rakyat berkelut dengan serangan serta ancaman COVID-19. Ini bukan prihatin, jauh sekali menyumbang kepada peningkatan darjat hidup rakyat. Gelombang perpaduan mesti menang dan terus menyemarak, katanya menerusi catatannya di Facebook. Dalam memastikan darjat rakyat diangkat, Anwar dan pasukan dengan gigih meyakinkan para pelabur untuk terus mempercayai kekuatan dan kekentalan kerajaan perpaduan madani dalam membina negara. Anwar dalam satu kenyataan semalam berkata syarikat semikonduktor Infineon Technologies, Infineon AG, mengambil keputusan membuat pelaburan tambahan 5 bilion euro, kira-kira 25 bilion ringgit baru-baru ini selepas diyakinkan tentang keutuhan kerajaan perpaduan pimpinan beliau. Beliau mendedahkan syarikat dari Jerman itu telah menyuarakan kebimbangan berhubung ketidakstabilan politik negara ketika hendak membuat pelaburan tambahan berkenaan. Saya kata insya-Allah 5 tahun tanpa gangguan. Kita terangkan tentang dasar ekonomi, kita jelaskan tentang konsep Malaysia Madani. Mereka berpuas hati, alhamdulillah, katanya. Pada masa yang sama, Anwar berkata syarikat berkenaan turut menyuarakan kerisauannya dan meminta kepastian tentang kewujudan puak pelampau agama dan bangsa di dalam negara. Dia bimbang takut golongan ini menang. Saya kata tak menang insya-Allah. Bila jawab begitu, Infineon bawa ke mesyuarat 5 hari yang lalu di Jerman, katanya. Khamis lepas, Infineon mengumumkan perancangan untuk meningkatkan kemudahannya di Kulim, Kedah bagi membina loji fabrikasi kuasa silikon karbid SiC 200mm terbesar di dunia dengan pelaburan tambahan sebanyak 5 bilion euro bagi tempoh 5 tahun akan datang. Itulah hasilnya apabila negara ditadbir urus oleh mereka yang selayaknya, tidak mementingkan ahli keluarga atau kroni serta tidak menyakau duit rakyat. Semoga niat dan usaha kerajaan perpaduan untuk membawa kesejahteraan dan mengangkat darjat hidup rakyat dipermudahkan. Dan semoga negara kita dijauhi daripada segala jenis makhluk perosak yang sedang merancang untuk menjahanamkan negara. Mereka perlu diterajang keluar. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.